Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan taufik daripadanya, kita dapat sambung lagi perbincangan dan bacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi di atas Al-Hudhudi, yang mana kita sampai pada kata muallif rahimahullahu taala, qauluhu itsbatur rabti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal hukmul 'adiyyu huwa itsbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw 'adaman biwasitati takrari ma'a sihhati takhallufi wa 'adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Okey, itu perbincangan pada kali ini ialah berkaitan dengan hukum adat. Jadi boleh kita katakan hukum syarak telah selesailah dibincangkan. Sekarang syarih mengatakan dan membawa perbincangan tentang hukum adat. Wal hukmul 'adiyyu, bermula hukum adat itu, huwa ialah itsbatur rabti, mengisbatkan perkaitan baina amrin wa amrin, antara satu perkara dan satu perkara yang lain. Yakni antara dua perkara lah, antara satu dengan satu yang lain, wujudan aw adaman, dari segi ada ia atau dari segi ketiadaan dia. Biwasitati takrar, dengan perantaraan takrar, berulang-ulang. Ma'a, beserta sihhati takhallufi, beserta sah menyalahi. Wa adami, yakni hukum tersebut boleh sahaja menyalahi daripada perkara, daripada hukum itu. Sesuatu itu boleh saja menyalahi hukum yang sabit dengan adat. Ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata, dan tidak memberi kesan salah satunya kepada yang lain langsung. Albattata makna tak memberi kesan langsung. Itu kalam syarih Syekh Al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada kata muhasyi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qauluhu itsbatur rabti ila akhirih. Qauluhu itsbatur rabti ila akhirih muqtada adh-dhahiri haitsu 'arrafa al-hukma alladhi qassamahu ila al-aqsam ath-thalathati biithbati amrin aw nafyihi an yaqula fahaqiqatuhu itsbatu amrin aw nafyuhu ila akhirih. Okay. Kata dia muqtada zahir. Muqtada zahir, sepatutnya zahir, tuntutan zahir. Tuntutan zahir makna sepatutnya ikut kepada zahirnya, sekira-kira arrafa, musannif syarih telah mentakrifkan hukum, alladhi qassamahu ila al-aqsami thalathah, sekira-kira mentakrifkan oleh musannif hukum yang dia bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak.
Biisbati dibahagikan dengan mengisbatkan isbati amrin au nafihi dengan mengisbatkan perkara atau menafikan muqtada zahir an yakula jumlah daripada an masdariyah serta fi'il itu ditakwil menjadi masdar menjadi khabar kepada muqtada mubtada mubtada zahir qauluhu an yakula itulah. Sepatutnya zahir daripada perbuatan musannif bahawa sepatutnya dia kata haqiqatuhu. Kena sebut ginilah pada nak mentakrifkan hukum adat. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia takrifkan hukum tu apa? Ithbatu amrin au nafyuhu kan. Maka di sini sepatutnya dia takrifkan hukum adat ithbatu amrin au nafyuhu jugalah. Sebab pada takrif hukum tu umum kan. Tapi di sini dia kata isbatur rabti, mengisbatkan perkaitan, isbatur rabti. Padahal pada sebelum ini hukum itu ditakrifkan dengan isbatu amrin au nafyuhu anhu. Jadi kenapa di sini dia gunakan isbatur rabti? Tu dia kata muqtadha zahir. Sepatutnya zahirnya dia kata haqiqatu hukmul adi ithbatu amrin au nafyuhu ila akhirih. Okay. Sepatutnya gitu. Kenapa? Fa innal mutabadara. Kerana yang cepat, yang mutabadar ni maknanya yang segera faham. Mutabadar yang segera faham min kalamihi daripada kalam musannif. Awalan mula-mula itu yang segera faham mula-mula masa disebut al-hukmu huwa ithbatu amrin aw nafyuhu tu kan. Yang segera faham pada mula-mula annal murada bil amri, yang dimaksudkan dengan al-amru tu al-mahmul, al-amril mahmul. Al-murad bil amri, annal murada bil amri al-mahmulu al-musbatu awul manfiyu. Yang dimaksudkan dengan al-amru ithbatu amrin. Ithbatu amrin. Jadi murad dengan amrin itu mahmul lah. Tak. Mahmul. Dia ada maudhu', ada mahmul kan. Jadi faham tu isbatu amrin au nafyuhu. Faham daripada isbatu amrin pada kalam dia yang mula-mula tu pada mentakrifkan hukum, al-amru tu kena kepada mahmul. Mahmul tu apa? Ni istilah kena jangan kita terlupalah. Mahmul merujuk kepada khabar lah. Kalau istilah biasa kita guna mubtada khabar. Tapi perbincangan ni perbincangan berkaitan dengan ilmu mantik. Kadang-kadang didatangkan ilmu balaghah. Jadi penggunaan istilah tu ada kadang-kadang berbeza, cuma maksudnya sama. Mahmul ni kena pada khabar lah. Kita kalau sebut khabar senang faham kan. Jadi Zaidun qaimun. Jadi qaimun tu hukum kan. Jadi hukum tu kita isbat al-qiyam li Zaidin. Itu hukum lah. Isbatu amrin ai isbatul qiyam. Tidakkah qiyam itu yang dapat difaham daripada khabar? Boleh faham tak? Okey. Jadi annal murada bil amri al-mahmulu al-musbat. Mahmul, khabar yang nak disabitkan, awil manfiyu atau nak dinafikan. Zaidun laisa biqaimin. Ai adamul qiyam. Tak, nak isbatkan tidak berdiri tu. Itu yang segera faham pada awal-awal kalam bila mentakrifkan hukum secara umum. Wa min kalamihi huna ai annal mutabadira min kalamihi huna, yang segera faham daripada kalam musannif di sini pula annal murada bir rabti, yang dimaksudkan dengan rabt, kan di sini kan dia takrifkan itsbatur rabti kan. Segera faham daripada kalam perkataan ar-rabtu itu ialah an-nisbatul hukmiyah, nisbah hukum. Rabit tu perkaitan, perikatan tu sendiri. Jadi segera faham pada perbincangan tentang hukum adat, musannif bila takrifkan itsbatur rabti, maka rabtu itu merujuk kepada nisbah hukmiyah.
Nampak tak? Nisbah al-hukmiyah allati ta'allaqa, yang mana yang berkaitlah dengan nisbah itu al-ithbatu, oleh isbat. Nisbah itulah yang kita nak isbat ataupun nak nafi lah. Nampak? Maka famuta'allaqul ithbati, maka tempat ta'alluq isbat fihima, pada kedua-duanya itu mukhtalifun, berbeza. Bezalah. Pada pentakrifan awal-awal, takrif hukum secara umum, isbat tu kena kepada mahmul. Kena kepada mahmul khabar. Pada perbincangan sekarang ini tentang hukum adat, isbat tu kena kepada nisbah. Kena pada nisbah. Jadi tempat ta'alluq isbat tu berbeza. Mukhtalifun. Boleh Wala syakka, dan tidak syak lagi, anna fil mughayarati bainahuma bihasabi zahiri. Tidak syak lagi bahawa perbezaan itu mughayarah, terbeza. Hak ni isbatnya di sini, hak ni isbat ni kepada yang lain. Bihasabi zahir, ikut melihat kepada zahir. Melihat kepada zahir ibarat tersebut, zahir sani'il al-musannifi, maka ada beza. Wa in kana, walaupun wa in kana ithbatur rabti, walaupun mengisbatkan rabtu, hubungan, perkaitan baina amraini, antara dua perkara itu, mustalziman, juga melazimi, li thubuti ahadil amraini, dengan mensabitkan salah satu dua perkara, lil akhari, bagi yang satu lagi. Lihat itu perbezaan tu, lihat pada zahir. Walaupun kalau ikutnya, kalau kita mengisbatkan ar-rabtu, mengisbatkan nisbah hukmiyah, mengisbatkan ikatan itu antara dua perkara, itu juga mustalziman, melazimi bagi sabitnya salah satu daripada dua perkara kepada yang lain. Jadi lazim daripada isbat ar-rabtu ialah isbat amrin. Amrin, isbatu amrin. Sama je lah. Jadi persamaan tu dari segi perlaziman. Lazim daripada isbat arab tu mengisbatkan juga amr, salah satu perkara kepada yang satu lagi. Maka fayuwafiqu, maka bertepattanlah, kenalah fayuwafiqu ma marra, apa yang telah lalu. Yakni takrif ini pun kalau ikutnya kena juga dengan takrif yang mula-mula, dan tidak lagi kerana apa? Dia itu menunjuk kepada lazimnya. Kerana bila isbat rabtun, isbat nisbah, lazim daripada itu isbat juga perkara tu kepada hak satu lagi. Begitulah. Okey, jelah. Okey, panjang bincang bab tu saja dah. Tapi tak apalah, kita dapat istifadah bagaimana detail dan dakiknya para ulama membahaskan tentang tentang alfaz, lafaz tu. Nampak? Kita mungkin daripada bacaan ni kita kata apalah bincang benda gini tak. Tapi itu sebenarnya yang melatih dan juga memberi ketajaman pada pemikiran dan juga penelitian seseorang tu, yang mana inilah yang akan digunakan untuk faham nas. Sama ada nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis ataupun nas Al-A'immah, para imam-imam. Bagaimana perlu kita teliti nas ikut kaedah yang ulama letak. Nampak tak? Kita tidaklah sewenang-wenangnya nak keluar hukum ikut suka. Sebagaimana golongan-golongan yang mengaku yang dah baca kitab besar-besar, habis baca kitab salah semua sekali. Tapi mereka faham tak akidah salah? Adakah pemahaman mereka tu kena dengan murad musannif dan seumpamanya. Okay. Kita sambung balik. Kemudian masuk pada masalah isbat pula. Wal ithbatu fil asli, dan isbat, dia kata isbatur rabti kan, dan isbat pada asalnya masdarun, dia itu masdar, wa huwa mudhafun li maf'ulihi, dia diidhafat kepada maf'ulnya. Mana?
isbatur rabti kan. Isbatu ar-rabti. Isbat ni mudhaf, rabti mudhaf ilaih. Jadi isbat ni masdar. Ini masdar. Rabtu tu apa? Rabtu kalau ikut dari segi kedudukan dia, makna dia jadi maf'ul lah. Sebab yang mengisbat tu apa? Yang mengisbatkan kita. Jadi ikatan itu diisbatkan. Jadi maf'ul. Wa huwa mudhafun li maf'ulihi. Takdirnya apa? Ai ithbatuka ar-rabta. Mengisbat oleh engkau akan perkaitan, akan ikatan. Gitu. Maka walaisal muradu bihi huna al-masdara. Maka tidaklah yang dikehendaki di sini masdar. Okey. Asal tu berarti isbat pada asal ni masdar. Tapi di sini yang dikehendaki pada isbatu ar-rabtu di sini bukan masdar. Walaisal muradu bihi huna al-masdara balil muradu bihi tapi yang dikehendaki dengannya dengan isbat itu at-tasdiqu. Maksud isbatur rabti ni makna tasdik. Tasdik itu apa tasdik itu? Al-idrak. Faham dan reti. Itu maksudnya membenarkan dengan maksud membenarkan dengan maksud tahu dan reti. Dah, idrak. Okey. Jadi itu maksud dia. Maksud isbat di sini bukan perbuatan kita mengisbat, tetapi kita membenar dengan erti kata kita faham dan reti. Kita idrak. Okay. Maka wat tasdiqu, bila kita kata isbat tu dengan makna tasdik, wat tasdiqu min qabilil kaif. Tasdik itu daripada makulah kaif. Dia termasuk daripada makulah kaif. Dia jenis kaifiyah. Di kaifiyah ni hai'ah mustaqirrah lah. Benda hak tetap. Maka dia ni bukan fi'il. Lal fi'li. Laisa min qabilil fi'li. Dia bukan perbuatan. Dia kaifiyah. Boleh kita kata sifat lah. Nampak tak? Kama marrah. Sebagaimana telah kita bincang dahulu. Jadi kaifiyah ni makna benda yang boleh kita kata seumpama macam sifat lah. Dia bukan perbuatan. Lal fi'li. Kama marra. Wa naqalahu Yasin huna. Dan telah menakalkannya oleh Syekh Yasin di sini. Ini sebut dah ni. Syekh Yasin ni banyak buat hasyiah. Antaranya hasyiah terhadap syarah talkhis bagi Syekh Taftazani. Okay. Naqalahu Yasin. Huna. Okey. Wal muradu birrabti, yang dikehendaki dengan rabti kan. Isbatur rabti. Mengisbatkan hubungan. Wal muradu birrabti ialah an-nisbatul hukmiyatu. Ialah nisbah hukmiyah, nisbah hukum. Berkaitan dengan maksud nisbah hukum. Apa maksud nisbah hukum? Diterang lagi tafsir. Ai thubutul mahmuli. Sabit mahmul. Sabit mahmul. Okay. Sabitnya mahmul. Wabil akhari. Wabil akhari mana? Nisbah subutul mahmul. Wabil subutul mahmul wabil akhari al-mawdu'u ay wal muradu bil akhar al-mawdu'. Al-muradu bil akhar al-mawdu'. Ini apa ni? Isbatu amrin kan? Dikata isbatu rabti baina amrin wa amrin. Isbatu ar-rabti baina amrin wa amrin. Okay. Jadi maksud ar-rabtu ila nisbah hukmiyah. Apa nisbah hukmiyah? Ai subutul mahmul. Sabitnya mahmul. Dan juga yang dikendaki dengan satu lagi itu, iaitu amrin akhar. Bil akhar ai bi amrin akhar.
Jadi baina amrin, amrin sini kena kepada mahmul. Dan ini kena kepada maudhu'. Mengisbatkan hubungan antara mahmul dan juga maudhu'. Maka yang dikehendaki dengan nisbah hukmiyah adalah sabitnya mahmul dan juga yang dikehendaki bil akhar ai bil amril akhar. Kan di dua amrun kan sini tak? Ni amrun yang pertama, ni amrun yang satu lagi. Maka yang dikehendaki dengan amrun al akhar itu al maudhu'. Jadi perkaitan hubungan antara mahmul dengan maudhu' itulah yang kita namakan nisbah hukmiyah. Maka famata urida, bila mana dikehendaki bi ahadihima dengan salah satunya, maksudnya ahaduhuma, iaitu salah satu daripada dua perkara itulah. Antara amrain ni, amrin wa baina amrin wa amrin kan. Wa urida bil akhar ay wa mata urida bil akhar, bila mana dikehendaki dengan al akhar, al akharu iaitu yang satu lagi. Jadi nisbah itu antara amrin dengan amrin. Bila dikehendaki hak ni amru, maka hak ni satu lagi. Kalau kita hendaki hak ni amru, hak ni satu lagi. Supaya berkaitan kan. Itu je nak cover. Boleh? Faham? Tak payah pening tu. Senang je. Okey, wa qawluhu, dan katanya, kata dalam takrif tadi lah, kata syarih kata wujudan au adaman, mengisbatkan perkaitan antara satu perkara dengan satu perkara dari segi ada ataupun tiada, wujudan au adaman. Apa i'rab wujudan au adaman ni? Tamyizani, dua itu di i'rab sebagai tamyiz. Tamyiz kedua-duanya. Tamyiz. Tamyiz bagi siapa? Lirabti. Bagi arab, membezakan pada nisbah tersebut, ikatan hubungan tersebut. Tamyizani lirabti bil makna al-madhkur, dengan makna yang telah tersebutlah. Apa maknanya? Ai ithbatuka ar-rabta, mengisbat oleh engkau akan ikatan itu. Ai an-nisbatal hukmiyata, nisbah hukum, baina mawdu'i wal mahmul, antara mawdu' dan mahmul. Nampak? Antara mawdu' dan mahmul. Ai at-tasdiqu biha, iaitu membenarkan dengan nisbah, biha ai bin nisbatil hukmiyah, min jihati wuku'iha, dari segi berlakunya ia. Itu kalau wujudan. Maka fatakunul qadiyatu mujabah, jadilah qadiyah mujabah. Jadilah kita panggil qadiyah tu makna hukum, jumlah tersebut. Qadiyah ni jumlah mufidah lah. Pernyataan. Kalau kita nak terjemah ialah pernyataan tersebut jadi mujabah. Pernyataan yang positif. Ayat positif. Nampak? Okey. Kaqaulina, seperti perkataan kita. Al-aklu mushbi'un. Makan itu mengenyangkan. Ini qadiyah mujabah. Statement positif. Ayat positif. Maka fan nisbatu, nisbah fihi, pada perkataan kita tu, fi qaulina tu, apa dia nisbah itu? Wahia nisbah itu thubutul isba', sabit memberi kenyang, lil akli, bagi makan. Perbuatan makan tu memberi kenyang. Kata gitu Mu'tazilah. Ini tak masuk bab akidah lagi ni. Ini cerita bab tentang perkaitan ataupun kita kata dari segi nak faham qadiyah apa. Ni kata kalam Syekh Syarqawi mengandungi kalam Mu'tazilah, subutul isba' lil akli. Ni bukan isu i'tiqad ni, isu percakapan ni. Jadi ibarat itu nak kira dalam kategori mana tau. Subutul isba' memang dari segi zahir perkataan tu menisbahkan kenyang, memberi kenyang tu bagi makan. Dari segi hukum adat je. Jadi tak masuk gini. Tak masuk isu berkaitan akidah lagi. Sekadar nak tahu tentang ini dipanggil qadiyah mujabah. Statement ayat positif.
Maka nisbah yang berlaku bila kata al-aklu mushbi'un itu ialah kita mensabitkan, memberi kenyang bagi makan. Jadi itu pensabitan itu musaddaqun biha, dibenarkan dengannya, dengan nisbah tadi, min jihati, dari segi aspek, min jihati wuku'iha, dari segi berlakunya ia. Jadi itu makna dia jadi tamyiz belah wujud tadi tu, wujudan. Jadi kita membenarkan dari segi pihak berlakunya nisbah tersebut. Itu min jihati wujud kan. Min jihati wujud, min jihati wuku'iha. Kemudian katanya au min jihati adami wuku'iha. Ni atas sini. Min jihati wuku'iha ni au min jihati adami wuku'iha, atau dari pihak tidak berlakunya. Dari pihak tidak berlakunya. Itu kalau merujuk kepada takrif kita wujudan au adaman tu. Maka fatakunul qadiyatu salibatan, jadilah qadiyah salibah. Jadi ayat itu, statement tu jadi statement negatif. Ayat negatif. Kaqaulina laisa adamul akli mushbi'an, tidaklah tidak makan itu memberi kenyang. Faham tak tu? Nak faham tu kena berhati molek tu. Orang setengah tak dipaham tu. Tidaklah tidak makan tu memberi kenyang. Maksud apa? Tidaklah tidak makan itu memberi kenyang. Jadi tidak makan tu memberi kenyang, betul ke tak? Tak. Tidaklah tidak makan tu memberi kenyang. Maknanya makan tu memberi kenyang jugalah. Jadi qadiyah tu qadiyah salibah, tapi betul tu. Nampak tak? Ayat tu betul tu. Hak ni ayat itu muwafiqun lil waqi' tu. Laisa adamul akli mushbi'an. Tidak adalah tidak makan itu memberi kenyang. Tidak adalah tidak makan itu memberi kenyang. Laisa adamul akli mushbi'an. Cuma nak buat contoh je lah ni. Beliklah sikit. Sebab dia guna contoh sama. Dia buat nafi tu. Dua kali nafi kan. Laisa adamu al-akli mushbi'an. Tidak adalah tidak makan itu memberi kenyang. Maka fan nisbatu, maka nisbah fihi, nisbah pada kaulina tadi, perkataan kita. Apa nisbah dia? Wahia thubutul ishba', sabitnya memberi kenyang, li adamil akli, kepada tidak makan. Kok sabit kau ni? Sabit memberi kenyang kepada tidak makan. Dia nak mensabitkan kenyang, mensabitkan kenyang itu kepada tidak makan. Itu musaddaqun, dibenarkan dengan nisbah itu, min jihati adami wuku'iha, dari segi aspek tidak berlaku. Jadi membenarkannya itu dari segi aspek tidak berlaku, yakni tidak berlaku kenyang dengan tidak makan. Faham tak tu? Boleh? Fan nisbatu fihi wa hiya thubutul ishba', pensabitan kenyang dengan kepada tidak makan itu dibenarkan dengan nisbah pensabitan itu, nisbah tersebut dibenarkan min jihati adami wuku'iha, dari pihak tidak berlaku gitu. Tidak berlaku tidak makan memberi kenyang, kok mana? Nampak tak? Okey, maka fan nisbatu, maka nisbah fi kullin minal mujabah wasalibah, bagi setiap daripada qadiyah mujabah ke qadiyah salibahnya, nisbah itu wahidatun ala tahqiq, satu saja atas kau yang tahqiq. Atas kau yang tahqiq, dari segi nisbah itu satu. Semuanya iaitu pensabitan. Dari segi nisbah tu isbat belaka. Tapi hak ni membenarkan, hak ni menafikan. Wahidatun fa nisbatu fi kulli minal mujabati wal salibati wahidatun ala tahqiq. Apa dia nisbah itu?
Wahia thubutu thubut. Iaitu pengsabitan. Ataupun sabit. Sabit tu sama sabit belaka. Lakinnaha, namun nisbah tersebut fil mujabah, pada qadiyah mujabah, musaddaqun biha min jihati wuku'iha, dibenarkan dengan nisbah tersebut dari pihak berlakunya. Wa fi salibah, tapi pada qadiyah salibah, pada ayat yang negatif, musaddaqun biha min jihati adami wuku'iha, dibenarkan dengannya dari pihak tidak berlakunya. Okay, boleh? Faham Itu i'rab yang pertama bagi wujudan aw adaman. Kalau ikutnya cukup dah lah. Tapi dia buat datang banyak lagi. Nampak tak? Kalau kiranya hak tu pun letih dah. Nak terang gitu kan. Tapi mahasyi kita Syekh Syarqawi, dia bawa belaka. Dia kata, wa yasihhu an yakuna dhalika halan. Sah juga bahawa adalah perkataan wujud dan aw adaman tu jadi hal. Kita boleh i'rab dia jadi hal pula. Jadi hal tu hal kot mana, bagaimana takwilnya? Ai hala kauni hadzal rabti, ai an-nisbati, an-nisbati, ai an-nisbati wujudan au adaman. Iaitu hal keadaan ikatan ini, yakni nisbah ini ada ataupun tidak ada. Ada dan tidak ada tu masih belum isim wasah lagi. Jadi dia kena takwil lagi lah bab hal ni. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi qaulin kaja'a apa ni? Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi qaulin kafardan adhabu. Ibn Malik kata kan. Jadi kena takwil lah. Kena takwil kepada isim wasaf. Apa dia? Sebab itu dia takwil ai mulahadhan wujuduha. Yakni di mulahadhah, diperhatikan ada ia, wujud ia. Ai apa maksud? Wujudnya ai thubutuha au adamuha, iaitu sabitnya atau tak sabitnya. Jadi wujudan au adaman itu ai mulahadhan wujuduha au adamuha. Itu takwil dia lah. Okey. Jadi itu di i'rab, kalau kita i'rab sebagai wujudan au adaman tu sebagai hal. Okey. Wa hadha taqriru, dan huraian ini huwal mutabiqu, ialah yang kena, yang berbetulan, yang makna sesuai, yang kena dengan kalami ahlil ma'qul, dengan kalam ahlil ma'qul. Ahlil ma'qul makna manatiqah lah. Nampak tak? Percakapan ahlil ma'qul. Wal mutabiqu, dan itulah huwal mutabiqu li kalami ahli al-ma'qul, wal mutabiqu, dan juga yang kena dan berbetulan serta bertepatan lima zakarahu, bagi apa yang menyebut musannif akan ia fi syarhil muqaddimat, pada syarah muqaddimat. Siapa zakarahu ni? Syekh Sanusi sendirilah. Syekh Sanusi dia ada kitab dia Muqaddimat, dan dia mensyarahkan kepada al-muqaddimat tu ni. Ni bagus ni, kitab syarah muqaddimat ni antara kitab yang baguslah. Kalau dari segi turutannya kita baca, tapi belah pada pengajian setakat ana tanya-tanyalah. Dia kalau pengajian pondok yang betul-betul asal dia, ana tak tahulah, rasanya mungkin mereka tak baca muqaddimat ini. Muqaddimat tak baca, terus masuk pada kitab-kitab Sanusi. Dan syarah-syarah Jauharah. Kalau ikut dari segi muqaddimah ini, dia dibaca sebelum ataupun bersama dengan syarah Sanusi.
Nampak tak? Sebab dia dia meletakkan asas kepada mustalah-mustalah dan perbincangan yang akan dibincangkan dalam kitab-kitab akidah. Nampak tak? Kitab ni tak panjang Kitab tak panjang. Sesuai sangatlah untuk di ajar dan juga bawa kepada pengajian akidah. Syarah Al-Muqaddimah Imam Sanusi sendiri. Okey. Dan itulah yang sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Sanusi dan Syarah Muqaddimat. Apa dia? Wal mutabiqu lima dzakaru fi muqaddimah annal murada bahawa annal murada yang dikendaki birabti dengan ikatan ini al-iqtiranu, iaitu al-iqtiran, menyertai wattalazumul urfiyyu, dan berlaziman pada uruf. Itu maksud. Dak. Rabtu dengan maksud iqtiran, menyertai, turut sekali, bersekali, menyertai, ataupun talazum, berlazim-laziman pada uruf. Wa anna qawlahu, dan sesungguhnya perkataan wa anna qawlahu wujudan aw adaman itu tamyizani, itu tamyiz min amrin wa amrin, daripada satu perkara dan juga perkara yang lain, alal badal, dengan bersilih ganti dengan ganti. Hak ni tamyiz bagi amrin ataupun amrin yang satu lagi. Takdir macam mana? Ai itsbatur rabti, iaitu mensabitkan hubungan baina amrin, antara satu perkara, min jihati wujudihi, dari segi adanya perkara itu, au adamihi, ataupun ketiadaannya, wa baina amrin akhara, dan di antara perkara yang satu lagi, min jihati wujudihi, dari segi adanya ia, ataupun adamihi, ataupun tidak ada dia. Jadi dua perkara, amrin dan juga amrin. Ikatan itu hak ni wujud dan ataupun adam. Hak ni pun wujud ataupun adam. Okey, dengan makna bukan dua-dua, dengan silih ganti, sama ada wujud ataupun adam. Itu makna alal badal tu, bukan sekaligus mana boleh ada dan tak ada sekaligus. Okey. Min jihati wujudihi au adamihi. Wa in syi'ta, dan jika kamu nak, ja'altahuma, kamu boleh jadikan kedua-duanya wujudan au adaman itu tamyiz muhawwal kan, muhawwalaini. Kamu jadikan wujudan au adaman itu muhawwalain, ai tamyiz muhawwal, tamyiz yang dipaling, yang dipindah daripada kadang mudhaf, daripada mudhaf jadi belakang. Tamyiz itu berlaku kan. Ja'altahuma muhawwalaini. Tak, kamu jadikan dia tahwilkan, dipindah. Nampak? Okey. Apa dia kata? Anil mudhaf. Ditahwil, dipindah daripada mudhaf. Wat taqdir, maka takdir jadi macam mana itu? Wat taqdir itsbatur rabti baina wujudi amrin aw adamihi aw wujudu amrin akhara aw adamihi. Gitulah. Jadi asalnya wujud ni jadi mudhaf. Wujud ni jadi mudhaf, adam jadi mudhaf, maka ditahwilkan mudhaf, ditukar pergi belakang jadi tamyiz. Dia panggil tamyiz muhawwal dalam nahwu kan. Okey. Jadi habis itu kemudian wa yuhtamal an yakuna halaini min amrin wa amrin. Tak habis gitu, tak habis lagi. Nampak nak berhenti mana ni? Nak berhenti mana dah? Wa yuhtamal sekejap nak cari tempat berhenti. Sikit lagi boleh. Kita berhentilah, habis i'rab sikit lagi ni. Kata dia wa yuhtamalu, dan boleh diihtimal,
Wa yuhtamalu an yakuna halaini, bahawa wujudan au adaman tu jadi dua hal. Hal daripada min amrin wa amrin, daripada amrin wa amrin. Tak. Wa takdir, maka takdir jadi macam mana? Baina amrin wa amrin hala kaunihi, hal keadaannya wujudan au adaman, ada ataupun tidak ada. Jadi takdir wujudan au adaman tu kena tukarlah kepada isim wasaf. Ai za wujudin au za adamin. Empunya ada atau empunya tiada. Ataupun tukarlah jadi isim wasaf, isim maf'ul. Au maujudan, dari segi ada ataupun ma'duman ataupun tak ada. Okey. Dia jadi hal. Hal kepada mana? Hal kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal kepada uh, lakin maja'al masdara. Itulah wujudan au adaman. Ai dha adamin au maujudan au adaman. Lakin, namun, sini dia akan sebut. Lakinna maji'al hali masdaran, namun datangnya hal dalam keadaan masdar. Hal tu mari dalam bentuk masdar. Mana? Wujud tu kan masdar. Wujud kan masdar. Adam kan masdar. Lakinna maji al-hali masdaran. Maji al-hali masdaran ghairu maqisin. Itu tak boleh nak kias. Tak boleh nak kias. Kau yang maknanya yang kuatnya, yang rajihnya mengatakan hal ini mestilah dia pada bentuk kebiasaan isim wasaf, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, atau sifat musyabahah. Kalau masdar dia kena takwil. Tapi kedatangan masdar itu ghairu maqis. Ya, tidak boleh dikias. Bukan senang-senang je lah nak datangkan bentuk masdar. Wa aidan, lagi pula, syartu maji'iha, syarat datangnya hal minal mudhafi ilaih, kepada mudhafu ilaih, ialah kaunu. Syartu maji'i kaunu. Khabar bagi syartu. Kaunul mudhafi, keadaan mudhaf itu muqtadiyan lil amal. Membenarkan, boleh menuntut beramal. Boleh menuntut untuk beramal fihi, padanya. Jadi, mudhaf itu mestilah daripada yang boleh beramal padanya. Ia boleh beramal. Maka boleh beramal tu maksud kita masdar. Nampak tak? Itu. Jadi itu syarat dia. Maka kata dia sini itu satu. Nak jadikan boleh hal mari daripada mudhafun ilaih. Hal kalau nak mari daripada mudhafun ilaih, dia kena ada syarat. Tak boleh mari suka-sukalah. Tak boleh mari ikut dam. Nampak tak? Sebab apa? Sebabnya ini kalau kita tengok dalam bab hal, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam apa nama ni, dalam nahwu, dia akan bincang berkaitan dengan maji'ul hal min mudhafi ilaih. Maji'ul hal min mudhafi ilaih. Jadi dia tak boleh mari kecuali kena ada syarat. Pertamanya, mestilah kaunul mudhafi muqtadiyan lil amal fi. Keadaan mudhaf tu boleh menuntut untuk beramal padanya, pada mudhafun ilaih. Au juz'ahu, ay kaunul mudhafi juz'al mudhafi ilaih. Keadaan mudhaf itu juzuk daripada mudhafun ilaih, ataupun ka juz'ihi, ataupun keadaan mudhaf itu seumpama juzuk bagi mudhafun ilaih. Walam yujad huna, tapi syarat itu tidak ada di sini. Nampak tak? Syarat itu tidak ada di sini. Jadi di sini dia kata mana? Kat mana ni? Dia kata baina amrin wa amrin, kan? Jadi dia kata za wujud. Mana sini? Isbatu
ar-rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman. Sini tak ada syarat itu. Sebab syarat untuk beramal dia kata mestilah mudhaf itu boleh beramal pada mudhafun ilaih. Nampak? Jadi macam mana? Contoh kita kata hadza daribu Zainaba. Hadza daribu Zainaba. Apa nama ni? Hadza daribu Zainabah rakibatan. Ini yang memukul Zainab. Hal keadaan dia. Dia siapa? Dia Zainab. Rakibatan. Sedang menunggang. Bolehlah. Sebab apa? Dari itu, yang mudah itu dia muqtadiyan lil amal. Mudah dia boleh beramal. Hadza daribu Zainabah rakibatan. Boleh. Ini contohlah. Hadza ibu Zainabah rakibatan. Jadi ni mudah. Ni mudah ilaih. Jadi mudah ni bolehlah beramal. Muqtadiyan lil amal sebab dia dia apa ni isim fa'il tak? Masdar dan seumpamanya. Maka rakibatan ni hal boleh mari pada mudhaf ilaih. Ataupun satu juzuk daripada mudhaf ilaih itu boleh juga. Ni ayat Quran dalam sebut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin. Ikhwanan ni jadi hal daripada mana? Hal pada mudhaf ilaih. Hal keadaan mereka ikhwana bersaudara. Wa naza'na kami cabut perasaan yang ada dalam hati mereka. Jadi sudur diidafat kepada mudhaf ilaih hum. Jadi ikhwana ni hal kepada hum ni. Ni boleh tak? Boleh sebab sudur ni seakan juzuk daripada orang. Hati mereka. Hati tu hati seseorang lah. Ataupun dikata kajuz'ihi atau seumpama juzuk daripadanya. Ni dalam ayat Quran pun ada. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Millata Ibrahima hanifa. Jadi hanifa tu mana hanifa ni hal pada mana? Yang suci, hal kepada Ibrahim. Boleh. Milah Ibrahim. Sebab apa? Milah ni seumpama juzuk daripada Nabi Ibrahim dah. Dalilnya kalau tak ada milah pun anittabi Ibrahim. Boleh. Nampak? Hendaklah kamu ikut akan Ibrahim. Jadi dikira ka juz'ihi seumpama juzuknya. Tapi di sini tidak ada syarat tersebut. Bagaimana boleh datang hal daripada mudhafun ilaih. Okey. Walam yujad dzalika huna. Dan maka tidak didapati syarat itu di sini. Maka macam mana boleh kita kata dia itu hal daripada mudhafun ilaih. Wa ala kulli halin. Dan atas apa-apa keadaan pun. Wa ala kulli halin. Atas apa-apa keadaan pun. Mana-mana-manalah. Ikutlah mana-mana i'rab senang. Nampak tak? Jadi i'rab ni ambil satu dah pun tak apa dah. Jadi panjang-panjang pun sekadar memanjangkan lah. Jadi kata ala kulli halin fal ibaratu syamilatun. Berarti situlah untuk malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.